Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur. Tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut masing-masing mula menyebut pada malaikat. Qala rabbi irji'un. Wahai Tuhanku, tolonglah bagi peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainal Azhar bin Ahmad selaku timbalan pengurusi pada Masjid Tariq bin Ziyad ini. Yang dihormati Imam Ustaz Sayuti bin Jamaluddin, yang dihormati, yang berbahagia Datuk Ahmad Hairi bin Hussein, laku pegawai eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, Majlis Agama Islam, pimpinan-pimpinan para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini sehingga kita berada pada penghujung dalam kalender Islam. Kita dah masuk dalam hampir-hampir bulan Zulhijjah. Kira-kiranya dalam seminggu dua lagi ni pun kita dah nak masuk dalam bulan Zulhijjah ni, merupakan bulan 12 dalam kalender Islam. Menunjukkan umur kita ni semakin meningkat, masa kita pun semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Syukurnya kita di saat mana kita tak pernah berlaku dalam sejarah dunia ini manusia dimatikan oleh Allah seramai ini. Di negara kita saja yang mati kerana COVID, disebabkan COVID saja dekat dengan 36,000 nyawa yang mati. Manakala di Malaysia, di dunia ini dekat hampir 6 juta lebih nyawa yang mati disebabkan COVID saja. Syukurnya dalam jumlah yang mati itu nama kita tak tertulis lagi. Nama kita masih lagi dipanjangkan lagi di sisi Allah. Tapi janganlah kita ingat bila Allah masih lagi bagi peluang kita hidup,
maka kita ni tak mati-mati dah dalam hidup kita. Kita jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir, dia nampak dunia ni merupakan nikmat pada mereka, merupakan syurga dalam hidup mereka. Sebab tu mereka berusaha supaya mereka ni boleh berterusan hidup dan hidup. Manakala kita orang mukmin, kita diajar bukan kita berfikiran untuk nak hidup kekal atas dunia, tidak. Walaupun kita tak mati kerana COVID, tapi kita kena ingat kita ni juga akan mati. Kita ni akan mati sampai masa kita akan mati. Tapi Islam dia tak ajar supaya kita fikir tentang hidup, ingat takut terhadap mati saja, jangan. Tetapi Islam diajar supaya kita hidup, kita fikir macam mana nak hidup lepas pada kita mati. Yang ni satu perkara yang mesti sentiasa duduk dan kita sentiasa merenung perjalanan hidup kita. Kerana kita tahu bahawa hidup kita ni tak berakhir dengan dunia. Kita ni lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup lagi di alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Allah latih pada kita tiap-tiap malam. Sewaktu mana kita tidur, kita sedang melalui satu suasana perjalanan latihan di barzakh. Tiap kali mana kita tidur, kita dilatih oleh Allah. Kita tidur je, kita akan baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Engkau nak tidur je, dengan nama kamu ya Allah, aku hidup dan aku mati ya Allah. Ni cara Allah nak didik diri kita. Supaya ingat, perjalanan hidup ini bukan hanya sekadar di dunia. Sekejap lagi kamu akan hidup lagi di alam yang ketiga, dipanggil alam barzakh. Bangun daripada tidur, kita diajar supaya baca doa. Tiap kali mana celik je mata, mulut kita sebut terus, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang hidup balik aku. Setelah mana? Ba'dama amatana. Setelah mana semalam aku dah mati dah ya Allah. Wa ilaihin nusyur. Doa kita sebut. Dan kepada kamulah aku akan kembali balik ya Allah. Para hadirin sekalian, ni cara Allah nak latih, nak suruh ingat bahawa hidup ini bukan sekadar hidup untuk di dunia saja. Kejap lagi kamu kena hidup. Hidup di alam yang ketiga, alam barzakh. Alam barzakh ni hidup ke tak hidup? Hidup. Tuan-tuan tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak tahu hidup ke tak hidup? Lepas pada kita mati, kita akan hidup balik. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita akan nampak amalan kita bergerak bersama dengan usungan jenazah kita. Kita akan sampai ke kubur. Bila sampai saja ke kubur, kita nampak di hujung kaki kita tu dah berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Semua tu kita akan nampak perjalanan hidup. Kita dengar derak kaki 3 langkah yang terakhir meninggalkan kubur kita. Kita dengar waktu mana orang cakap tentang diri kita. Kita nampak malaikat mula datang untuk nak soal pada diri kita. Hidup ke tak hidup di alam barzakh? Hidup. Hidup di alam barzakh nanti. Bal ahya'un, Allah sebut. Bahkan kamu akan hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah pesan, jangan kamu sangka orang yang mati berjuang di jalan Allah tu mati. Jangan. Bal ahya'un, bahkan dia hidup, katanya Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, Allah sedang bagi rezeki pada dia untuk dia nak hidup dalam perjalanan di alam yang ketiga. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, para hadirin sekalian, ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Ada, kita akan hidup balik, bangun di padang yang disebut dengan mahsyar. Bangun di padang mahsyar. Dan bangun di padang mahsyar ni diajar dalam surah Yasin yang kita sentiasa baca tiap-tiap malam Jumaat tu. Orang kita baca surah Yasin. Dalam Yasin kita sentiasa disebut waktu mana kita bangun di padang mahsyar nanti, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina.
Siapa yang membangkitkan balik kita daripada tempat tidur kita semalam? Ni kita tiap-tiap malam Jumaat kita baca kalimah ni. Man ba'atsana min marqadina. Lalu dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Dan benarlah yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Kita pun ingat balik. Oh, dulu pernah dengar ceramah orang cerita tentang ada pada mahsyar Allah. Dulu pernah dengar dicebut oleh guru-guru, para muallim, para asatizah, para alim ulama pernah ajar pada kita kena bangun di padang mahsyar Allah. Bangun di padang mahsyar Allah. Berakhirkah perjalanan hidup di padang mahsyar? Belum lagi, perhatikan sekali. Bangun di padang mahsyar, mula dikepung, malaikat turun kepung kita. Malaikat kepung jin dan juga manusia. 11 saf. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila bangun-bangun, masing-masing dalam keadaan terpinga-pinga di padang mahsyar, kemudian dalam keadaan demikian turun malaikat kepung manusia dan juga jin. Waktu mana kepung manusia dan juga jin, malaikat mula cabar. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bila mulai cabar, wahai puak-puak jin dan juga manusia, malaikat cabar, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai jin dan juga manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. Malaikat cabar, siapa yang rasa nak lari sekarang, lari sekarang, lari. Allah ajar demikian. Kamu atas dunia dahulu bukan main lagi. Dengan azan, lari. Waktu mana orang sebut ada ceramah, lari. Waktu mana orang ajak buat amal soleh, kamu lari. Cuba kamu lari sekarang. Fanfudhu, lari kamu sekarang. La tanfudhuna illa bisultan. Lalu jawab terus, tak ada seorang pun yang boleh lepas daripada kepungan tersebut kecuali yang dilepaskan oleh malaikat Allah SWT. Bergerak lagi manusia menuju pengadilan Allah, berada di padang mahsyar Allah. Lama berada di padang mahsyar Allah. Bila tanya, ada setengah riwayat kata selama lebih kurang 70,000 tahun berada di padang mahsyar Allah. Ada satu riwayat kata selama mana umur dunia manusia berdiri di padang mahsyar Allah. Berbeza-beza riwayat. Yang cerita lama tak lama di padang mahsyar Allah. Berakhirkah di padang mahsyar? Belum lagi. Kena hidup lagi di alam yang akhir sekali. Alam apa dia? Alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Dalam hadis Rasulullah sebut, kamu akan berakhir perjalanan hidup ni sama ada kamu berada dalam alam sa'idun, alam syurga, ataupun alam yang disebut dengan saqiyun. Saqiyun ni maknanya alam celaka dalam hidup seseorang, dihumban ke dalam neraka Allah. Bila sebut syurga, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada sebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam. Manusia akan, waktu mana dah masuk syurga, orang dalam syurga dan ahli neraka masuk dalam neraka, Allah datangkan bentuk yang disebut dengan mati itu dalam bentuk jelmaan bagaikan kibas. Disebut dalam hadis Rasulullah sebut, datangnya bagaikan kibas, disembelih. Kibas itu matilah mati. Bila matilah mati, bersorak-sorai ahli syurga, beriang gembira ahli syurga ni, bertompik meraung ahli neraka, maka tak ada lagi mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Ini saat dia panggil demikian. Para hadirin sekalian, saya sengaja memulakan malam ini untuk kita berfikir jauh sedikit. Orang yang cerdik, para hadirin sekalian, tentulah orang yang hidup dia sentiasa fikir, macam mana aku di akhirat nanti. Yang ni cara kita mesti berfikir dalam hidup kita. Macam mana kita, waktu mana kita malam pertama di barzah nanti. Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu membayangkan malam pertama di barzah dalam hidup ni? Kita bayang mula-mula jenazah kita diletak dalam kubur. Waktu tu kita nampak di hujung kaki kita
ada berdiri dua orang malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Waktu mana orang tutup jalian lahat kita, tiba-tiba malaikat muka dan nakir berdiri depan muka kita. Tiba-tiba saat tersebut keluar ular sebesar tengkuk unta di hujung kaki kita. Ular hitam besar. Agak-agak macam mana kita atas dunia ni, kita nak pastikan ular itu jangan memamah tulang-tulang kita. Pernah terbayang tak dalam hidup kita ni, macam mana kita waktu mana kena tengking pada malaikat muka dan nakir? Tengking tu bawa dengan belantan yang besar, kemudian tengking kita. Kita ni pembesar atas dunia. Kita ni orang yang glamour atas dunia. Kita ni selebriti atas dunia. Tiba-tiba kena tengking dalam kubur pada malaikat. Macam mana kita nak buat saat mana mulut kita ni tak terbuka? Tak terbuka. Waktu mana kena tanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Ditengking-tengking tu, bunyi di gerham kita ni, Rasulullah sebut, bunyi kak, tak boleh nak jawab. Macam mana kita nak buat biar longgar gerham kita ni untuk kita jawab jawapan tersebut? Pernah tak terbayang dalam hidup kita, dah sebulan dah kita dalam kubur, bang badan tak boleh nak cerita, tiba-tiba keluar ulat sebesar penumbuk tangan kita ni. Ulat tersebut memamah daging-daging kita, bunyi kak. Macam mana kita nak buat agar ulat tersebut tidak memamah tulang-tulang kita dan kita ni terselamat saat mana di dalam keadaan yang suasana demikian? Bang busuk ni tak usah cerita lah. Pernah tak terbayang, dah setahun dah kubur kita ni sunyi sepi, tak ada dah siapa yang datang. Saat tersebut kita masih lagi belum habis jawab pertanyaan malaikat muka dan nakir. Belum habis lagi, dah setahun dah. Malaikat ni ulang, kita kena seksa, na'udzubillah min dzalik. Tiap kali mana tak boleh jawab, dalam kubur. Tak boleh jawab tu dalam kubur. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Pernah terbayang tak macam mana kita nak suruh jadi ringan tubuh badan kita ni? Berhentilah malaikat, aku dah tak tahan dah, kena seksa selama lebih kurang setahun dah, kena diseksa sebegini. Macam mana nak buat agar kita ni terlepas saat demikian? Tak usah cerita, kita tak usah payah panjang yang ni. Pernah tak terbayang kita bangun di padang mahsyar? Macam mana nak buat saat mana nama orang lain dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita nak suruh nama kita juga dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita boleh pergi dekat dengan Rasulullah, boleh pegang, boleh minum air di telapak tangan Rasulullah. Macam mana kita nak suruh nama kita dalam bilion manusia, dalam trilion manusia yang sedang berdiri ni, nak suruh kita dapat minum di telaga Kausar Rasulullah? Pernah tak kita bayangkan di dunia waktu mana kita diberi peluang oleh Allah untuk masih lagi berbaki hidup ini, macam mana kita nak buat agar senang je kita melalui titian sirat? Senang je waktu mana melayang suratan amalan tu, kita boleh sambar dengan tangan kanan. Tapi saat tersebut tangan kiri kita je yang terangkat. Macam mana kita nak buat biar tangan kiri jatuh, tangan kanan je yang terangkat? Tangan kanan ni kita boleh lintas laju je atas titian sirat bagaikan kilat, laju je masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan menitis air mata kita seorang-seorang melihat suasana perjalanan kita ke akhirat nanti. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian pernah merasakan suasana ini, pernah datang perasaan sayu je dalam hati kita, jucuk je rasa macam sebut tak kena je dalam hidup, tanda kita ni benar-benar orang yang hidup untuk akhirat Allah. Tapi dalam hidup kita ni, kalau tiap-tiap hari kita fikir, celik je mata kita fikir, macam mana nak makan sedap hari ni, macam nak ke mana lagi kita hari ni, kemudian kita nak jalan ke mana lagi hari ni, kita nak buat rumah sebesar mana lagi dalam hidup kita ni. Ni je putaran pemikiran kita. Rasulullah kata, inilah sebodoh-bodoh manusia. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Al-Kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdik ni siapa? Orang yang menyiapkan diri dia.
Man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dia akan sentiasa hidup dia fikir macam mana aku nak hidup lepas pada aku mati nanti. Lepas pada kita mati sekejap lagi ni, kita kena hidup. Macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti? Nak makan sedap, nak pakaian indah, nak jalan ke mana saja, nak kita sampai peringkat bila malaikat tanya, nak hidup balik tak? Tak nak hidup dah. Kenapa tak nak hidup? Dunia penuh dengan kesengsaraan. Manakala berada di alam barzakh penuh dengan kegembiraan. Ada tak pada diri kita demikian? Kalau kita ada, ni tanda cerdik. Rasulullah kata, kamu cerdik. Al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kamu sentiasa buat amalan untuk lepas pada kamu hidup nanti. Lepas pada kamu mati nanti. Wal ajis, Rasulullah sebut, orang yang paling bodoh di kalangan kamu tahu. Bukan orang sepak tin tepi jalan, tak. Bukan orang tak ada sijil, tak. Orang bodoh ni siapa? Di kalangan kamu. Manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia melayan hawa nafsu. Layan dia hawa nafsu. Tak sedar umur dia dah 60 lebih dah dalam hidup. Layan nafsu dalam hidup. Tak sedar perjalanan hidup dia dah ada cucu dah sekarang. Dia tak sedar yang diri dia ni dah tua dah dalam hidup. Masih lagi melayan kehidupan di atas dunia. Manittaba'a hawahu. Dia layan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia pada Allah. Angan-angan. Orang tanya dia tak semayang. Tak. Kenapa kamu tak semayang? Aku penat. Dia jawab. Aku penat. Senang je dia jawab. Kamu orang Islam ke kafir? Islam. Jangan sebut kafir-kafir ni, jangan sebut. Marah dia. Habis tu macam mana kamu di akhirat nanti kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Aku takut neraka. Habis tu kenapa kamu tak semayang? Macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Hidup dia mengharapkan Allah memahami dia. Dia tak pernah belajar untuk nak memahami kehendak Allah. Para hadirin sekalian, sebab apa saya sebut macam ni? Dalam permulaan muqaddimah pertemuan kita pada malam ni. Kerana depan kita ni jemaah sekalian, ada satu penyakit yang orang di Masjid Tariq bin Ziyad ini, jangan ada seorang pun yang kena penyakit yang berbahaya di hadapan nanti. Depan kita ni ada satu penyakit yang lebih bahaya daripada COVID. Bahaya COVID, kemuncak dia kita mati je. Kemuncak dia kita mati. Ada satu penyakit yang bahaya yang depan kita, yang semua akan lalu. Saya pun kena, tuan-tuan pun kena. Dasar pada ayat Quran yang awal-awal saya baca tadi. Apa dia penyakit yang kebanyakan kita kena? Penyakit menyesal tak sudah. Menyesal. Sekarang tak menyesal sebab tak mati lagi. Tak mati lagi. Memang tak menyesal. Relax je kita rasa. Kalau kita boleh dengar suara-suara dalam kubur tu, semua kebanyakan dalam kubur sebut, beruntung kamu kerana kamu masih lagi hidup. Manakala aku tak sama dengan kamu lagi dah. Kita akan kena penyakit. Ya Allah cerita penyakit ni kena bila? Bila waktu mana kali yang pertama kena? Penyakit menyesal. Tuan-tuan jangan kena ni. Saya dah awal-awal lagi sebut ni. Dalam pertemuan kita malam ni. Jangan ada di kalangan kita kena. Kali yang pertama kena bila? Bila hijab mata kita mula diselak oleh malaikat Allah. Sekarang hijab mata kita ni tak terbuka lagi. Kita tak nampak lagi malaikat. Tak nampak lagi. Sekejap je lagi. Bila saat kematian sampai, di antara tanda yang paling besar kita akan mati, hijab mata ni terbuka. Hijab mata kita terbuka. Nampak malaikat mula berduyun-duyun turun. Kita seorang je nampak. Orang sebelah kita tak nampak. Tak ada seorang pun yang lain nampak. Kita nampak malaikat mula turun. Malaikat mula berdiri depan muka kita. Malaikat datang dua wajah saja. Rasulullah sebut. Dua wajah saja. Wajah yang pertama, wajah yang putih dan indah. Wajah tersebut tanda kita ahli syurga. Ataupun dia datang dalam keadaan wajah yang menakutkan dan menggerunkan, hitam, menakutkan di depan muka kita. Malaikat sebut terus, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada.
Aku cari rezeki-rezeki untuk kamu bawa dalam hidup kamu, sudah tidak ada. Aku cari degupan nafas kamu untuk kamu menafas, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila diistiharah saja, bila sila keluar daripada jasad ini, kebanyakan mulut-mulut ini akan mula sebut. Banyakkan mulut-mulut. Kalau kita tengok orang yang baru terbaring jenazah dia tu, dia baru lepas bercakap dengan malaikat. Baru je lepas dia bercakap dengan malaikat. Dia sebut apa dia? Pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Ni kalimah kebanyakan mulut manusia akan sebut. Tuan-tuan jangan sebut. Yang datang malam ni, sekejap lagi kalau tuan-tuan jumpa dengan malaikat maut, tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Ini menunjukkan kita tak bersedia. Tak bersedia dan tak mengambil peluang yang Allah sedang bagi pada kita. Mulut dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, kejap ya malaikat, kejap. Jangan cabut lagi malaikat. Aku tak nak mati lagi malaikat. Aku tak nak mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada kamu. Fi'il sama je yang kamu buat dalam hidup kita ni. Sepanjang Allah nak matikan kita, Allah buat 99 ujian dalam hidup. Bila sampai 99 ujian kematian, nak mati ni, berapa kali dah kita demam, berapa kali dah kita kena COVID, berapa kali dah kita jatuh pokok, berapa kali dah kita nak dilanggar kenderaan, berapa kali dah kita lemas dalam sungai, berapa kali dah dalam hidup kita diuji dengan ujian kematian. Semua tu Allah bawa sampai yang ke 99, tiba-tiba diminta lagi, tangguh malaikat, jangan bagi mati lagi. Malaikat sebut tak ada dah. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh. Malaikat mula masuk. Start daripada mula malaikat masuk, malaikat umum terus. Wajaat sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup ni lari daripada apa? Tuan-tuan lari daripada LHDN. LHDN pun sedang melarikan diri sekarang. Tuan-tuan lari daripada SPRM. SPRM pun sedang melarikan diri sekarang. Tuan-tuan lari daripada polis. Polis pun sedang melarikan diri. Lari daripada apa? Tuan-tuan tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu. Jogging kan tiap-tiap pagi tu kan. Orang jogging tu berpeluh-peluh dia. Kita tanya, pagi-pagi lagi daripada apa? Kita tanya. Dia mesti jawab, lagi daripada malaikat maut. Dia sebut macam. Supaya malaikat maut tak cekuk je nyawa. Orang kita tanya, ayah-ayah, ibu-ibu yang makan ubat segenggam setiap hari tu. Tanya dia, kenapa banyak sangat? Dia akan jawab, biar lambat mati sikit. Yang melambat mati je. Supaya hidup ni, jangan malaikat maut cekuk je nyawa. Kamu nama raja, kamu nama ustaz, kamu nama doktor, kamu nama apa pun, semua sedang melarikan diri. Jangan malaikat maut cekuk nyawa. Dah, malaikat maut cekuk nyawa, habis ya, perjalanan hidup. Tak usah ceritalah kamu hebat macam mana pun. Bila kamu mati saja, min turab ila turab, daripada tanah balik semula pada tanah. Masa yang kamu lari tu dah sampai dah sekarang, katanya malaikat. Wajaat sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang dah sekarang saat sakaratul maut. Sakarat ni masuk terus dalam tu badan. Saya harap kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada masa, tolonglah datang lepas pada maghrib dekat masjid ni, belajar kitab. Saya pun dah karang dah kitab malam pertama di barzakh, macam mana dekat nak mati. Dalam kitab bahasa Arab pun ada dah yang diterjemah dalam kitab Imam Qurtubi
dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Budur As-Safirah fi Ahwal Al-Akhirah, kitab-kitab yang kadang macam mana kita nak melalui saat sakarat. Sakarat ni malam ni tak sempat kalau saya nak sebut satu-satu. Tapi madai kalau saya bayangkan sikit pada ayah-ayah ibu-ibu, bila kena sakarat dia turun terus ke hujung kaki. Zup ke hujung kaki. Bila kena hujung kaki tu kena tarik saja, sakit tak usah nak cerita. Seluruh tubuh badan sakit. Pegang pada rambut sakit, cuping telinga sakit, kuku sakit, semua tempat sakit. Sakit sampai Imam Ghazali kata tak boleh nak sebut sakit. Sakit tu sampai tak tergerak badan. Atas dunia ni kalau kita sakit, mulut kita boleh sebut sakit, kita sebut sakit. Tapi sakitnya kena sakarat. Sakit kena sakarat sampai tak boleh nak sebut sakit. Sakit sungguh. Hanya dengusan kedengaran. Bunyi kedengaran. Di saat mana dengusan kedengaran ni sakit tu, Imam Ghazali kata ni cuping telinga ni masuk ke dalam, hidung ni jatuh, hidung yang tegak tu jatuh, kemudian hitam mata menjadi putih, lidah ni mengisut masuk ke dalam, sakit. Ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Siapa yang kena sakarat, ia satu benda yang menggemparkan dalam hidup dia. Tergamam dia. Segala nikmat yang dirasai atas dunia tak terfikir dan tak terbayang lagi dalam hidup dia. Nikmat apa yang kita rasa seronok sangat atas dunia ni? Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat berkeluarga, nikmat apa yang dirasai? Tak, bila dia kena sakarat, dia tak pernah terfikir dia pernah menikmati nikmat yang di atas dunia ini. Kena sakarat, sakit. Sakit ni sampai orang mukmin sungguh-sungguh berpeluh atas dahi. Peluh atas dahi. Keluar air mata. Sakit sungguh. Sakit. Bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat sakarat ini ya Rasulullah? Dalam hadis Rasulullah tu cerita banyak sakit. Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu disiap, kemudian diheret di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Kedengaran sakit sungguh. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Waktu mana dia menegan nak keluarkan zuriat ni, sakit menggoncang badan dia, kemudian peluh atas dahi dia, pucat lesi wajah dia, keluar urat-urat di muka dia, kemudian pucat tubuh badan dia ni, sakit sungguh. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit sungguh. Sakit sampai tangan Rasulullah. Rasulullah waktu mana kena sakarat, tangan Rasulullah ni tengah qiyam begitu, tiba-tiba terbuka tangan Rasulullah. Sakit sungguh. Tangan Rasulullah ni tergerak. Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ummahatul mukminin, Sayyidatina Aisyah, dia tengok Rasulullah tangan tu cari macam sesuatu begitu. Sayyidatina Aisyah ambil bekas air, Sayyidatina Aisyah letak dekat dengan tangan Rasulullah tu, lalu Rasulullah celup tangan dalam bekas air tersebut. Rasulullah sapu di atas muka Rasulullah yang suci itu. Rasulullah sapu. Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah saya dalam saya melalui sakaratul maut ini ya Allah. Sakit tuan-tuan, tak boleh nak bayang. Tuan-tuan kena sekejap lagi, tuan-tuan akan rasa. Saya akan kena nanti, tuan-tuan akan ingat balik apa yang disebut. Kena tarik. Yang jadi masalahnya bila tarik daripada hujung kaki naik ke atas, syaitan pula sibuk. Syaitan pula datang. Sibuk syaitan. Sebut, relax bro, relax kata dia. Bertenang. Tak mati lagi ni, tak mati lagi ni. Ni tak ada apa-apa ni. Ni baru perjalanan biasa-biasa. Kamu jangan taubat ya, jangan taubat. Relax. Kalau kamu taubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada jasad kamu. Ni syaitan bagi ugutan. Saat mana tarik hujung kaki, tarik,
Masuk kumpulan pertama, tarik sampai ke lutut. Kemudian masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut sampai ke pusat. Tiba-tiba sampai di pusat, malaikat lepas balik roh ini. Bila lepas roh ni, turun balik, turun sikit demi sedikit, turun ke bawah melalui kemaluan kita ni. Syaitan sebut, aku dah katakan tak mati tadi kan? Tak mati. Kamu tengok sendiri, kamu rasa sendiri sekarang tak mati kan? Roh kamu sedang turun kan? Sedang turun ke bawah. Ya. Dalam ya tersebut, masuk kumpulan yang tiga, rentak daripada bawah kemaluan, zup, naik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, kejut tergamam, Allah mati disebut. Mati itu keluar kalimah yang kedua, penyesalan. Keluar daripada mulut ni. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni sekejap lagi. Mulut dia sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah disebut. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup membiarkan perjalanan hidup ni tak tentu arah dalam hidup dia, buat benda-benda yang jahat. Jangan tuan-tuan, jangan hidup ni tak terarah, tak tahu nak ke mana. Hidup kita ni ikut je orang, tak tahu sepatutnya kita kena macam mana. Orang kita ni macam tu lah. Hidup ni sepatutnya kita, kalau kita berfokus, makin kita tua, semakin dekat kita dengan Allah. Dia kena jadi macam tu. Orang kita ni semakin tua, semakin ramai di kalangan wali-wali Allah. Patutnya demikian di kalangan kita. Ni kerana apa dia? Kerana hidup kita berfokus, kita nak pergi pada Allah. Tapi oleh kerana hidup kita ni hanya je hidup. Datang jom heboh dengan kita pun datang di program tersebut, melalak-lalak, melolong-lolong kita. Datang je program untuk kita berselawat pula kita. Datang pula Covid, kita pun kelab kabut takut terus pada kita. Orang kita ni tak tahu arah. Hidup ni nak ke mana sebenarnya? Hidup ni, biarkan sayyiat. Kamu buat benda-benda yang buruk dan keji dalam hidup. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika mana roh kamu sampai di halqum, tiba-tiba mulut kamu sebut, qala inni tubtul an. Saya taubat sekarang ya Allah. Turun terus malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, hidup ni jangan begitu. Idza balagatit taraqi. Ketika mana ditarik roh kamu sampai di taraqi, sampai di halqum ni, wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Siapa? Kamu ustaz kan? Kamu turun balik ustaz roh kamu. Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang doktor. Kamu tuanku kan? Kamu raja kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang tuanku. Kamu raja kan? Kamu yang berhormat kan? Kamu itu kan? Kamu ini kan? Turun balik. Mereka jabar. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Rasan terus. Mati dah aku mati. Mati. Wal taffatis saq bis-saq. Mata ni terbeliak. Pandang kanan, pandang kiri. Allah habirah. Habirah. Waktu tersebut, bun di halqum ni. Kom sekali tu tersembur dekat melalui mata ni. Keluar daripada mata ni. Keluar tersebut disambut oleh malaikat yang berjubah warna hitam. Bau busuk, sebusuk-busuk. Malaikat sambil tepuk. Celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan terkena yang ni. Biar sampai di halqum, sekejap lagi bila sampai di halqum, bibir kita terkeluar terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Ini sampai di sini, sampai di halqum ni. Bila sampai di halqum, ingat betul-betul yang saya pesan malam ni. Jangan terlepas sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nak sebut ni bukan sebut dengan hafalan, tapi sebut dengan amalan. Daripada 10,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak mampu mengucap. Ni satu asar disebut demikian.
Dalam satu riwayat yang lain sebut, daripada 1000 orang yang meninggal dunia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya seorang boleh mengucap. 999 lagi tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Hidup dimelegakan dengan dunia. Tak tahu nak pergi ke mana. Roh ni keluar. Bila keluar saja, roh ni naik. Naik. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Katanya penjaga langit yang pertama, wangi. Roh ni wangi. Ahli syurga dia. Buka. Buka saja. Penjaga langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, roh ni turun terus. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Tuan-tuan pergi tengok orang yang meninggal dunia, tuan-tuan jangan nampak jenazah dia. Tuan-tuan kena tahu, di hujung kepala tu sedang diri roh masing-masing, sedang memerhati siapa yang datang nak mandikan jenazah dia. Siapa yang buka butang baju dia, dia nampak saat mana orang buka butang baju dia, dia sebut pada orang buka butang baju, perlahan-lahan sakit mati tadi belum habis lagi. Waktu mana orang mandi jenazah dia sebut pada pemandi jenazah, perlahan-lahan sakit, dia sebut sakit, jangan kasar dengan saya, jangan kira macam tu, sakit, dia sebut. Seluruh tubuh badan ni rasa bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Saat mana dimandikan jenazah, roh orang mukmin, dia nampak, dia boleh bilang berapa orang yang datang nak sembahyang jenazah dia. Dia boleh nampak anak-anak dia dan isteri dia buat apa dia. Dia boleh rasa saat mana orang usung jenazah dia sampai ke kubur, letak saja jenazah dia di hujung, dekat dengan birai kubur dia tersebut, dia nampak berdiri di hujung kepala, di hujung kaki dia, dua orang melekat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila orang usung je jenazah dia nak turun ke dalam liang lahat, dia rasa saat pertama suasana yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ya, sekali itu himpitan kubur sebelum jenazah dia turun ke dalam liang lahat. Ini nak sebutnya orang mukmin. Semua di kalangan kita kena himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ya, bukan azab kubur, himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah, kedengaran nak sebutnya. Dan waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Tapi waktu mana turun jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena juga himpitan kubur depan Rasulullah. Poing sekali. Poing tu menjadi halus selai rambut jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kemudian kembang balik di kalangan di saat itu. Bila tanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu Rasulullah jawab, Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencingnya. Katanya Rasulullah, sekali dia tak bersih air kencingnya, boleh jadi kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Ini di antara nak sebutnya himpitan kubur, cerita panjang. Letak je jenazah, hadap muka ke kiblat, bang tanah depan muka masing-masing. Orang yang tak beriman pada Allah, bila roh dia keluar daripada jasad dia, naik jadi arasy, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dia, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bunyi tu penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ni, jahat, hidup jahat, mampus pun jahat. Kemudian jatuh tu roh dia tu, jatuh bagaikan dia ni tak tahu, dalam bagaikan burung di atas langit yang jatuh dan disambar oleh burung, dan roh dia berterbangan sedar-sedar dalam kubur. Roh dalam kubur, na'udzubillah min dzalik. Bila depan dalam kubur tu, orang buka muka dia, hadap muka ke kiblat, bang tanah depan muka. Dengar kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, letak saja jenazah dia dalam kubur, hadap muka ke kiblat, orang tutup je liang lahat, masing-masing ditutup liang lahat kita ni sampai parah lutut je. Sampai parah lutut je. Tiba-tiba mulut masing-masing sebut kali yang ketiga, penyesalan yang keluar daripada mulut masing-masing. Dan tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Mulut masing-masing sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat, tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik di atas dunia.
Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya nak sebut sikit pada jemaah pada malam ni lah. Orang yang mati ni kalau dia nak hidup balik, dia nak buat amalan apa? Kalau dia boleh hidup balik, dan kita kan yang masih hidup ni, kalau boleh nak kita tak nak jadi macam dia, menyesal. Yang masuk dalam kubur. Amalan apa? Ada 3 amalan besar. Yang kalau malam ni, jemaah-jemaah boleh jaga 3 amalan ni, sama kejap lagi kita tak akan menyesal dalam kubur. Yang pertama, amalan hati. Amalan hati ni apa dia? Janganlah hati kita ni berbolak-balik dengan Islam. Jangan tak percaya dengan Islam. Hati ni kena teguh dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Islam. Jangan bercampur aduk dalam hati kita selain daripada Islam. Jangan tak percaya pada Islam. Jangan. Saya nak sebut senangnya, jangan percaya dengan nasionalis, dia menipu kita. Jangan percaya dengan sekularis, dia menipu kita. Jangan campur aduk Islam dengan selain daripada Islam. Jangan campur Islam dengan komunis ke, Islam dengan sekularis ke, Islam dengan liberalis ke, Islam dengan yang lain. Jangan campur. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Jangan campur aduk dalam tuadan kita. Orang kita ni tak percaya dengan Islam. Dia tak percaya dengan Islam ni sampai dia tak boleh baca Quran. Sampai dia tak boleh baca Quran. Yang ni paling bahaya, tuan-tuan. Jangan tak percaya dengan Islam. Yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur kejap lagi Islam je. Nasionalis tak boleh tolong kita. Sekularis tak boleh tolong kita. Selain daripada Islam tak boleh tolong kita. Hati ni biar teguh dengan Islam. Orang bawa datang apa saja pada kita pun kita kata, kalau Islam je saya boleh terima. Selain daripada Islam saya tak boleh terima. Kita orang Islam, kenapa kita tak percaya dengan Islam? Pelik kan? Orang kita tak percaya dengan Islam. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan, nak buat pinjaman ini cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Mana yang untung? Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni pinjaman cara Islam, ni cara konvensional. Tiba-tiba ditanya lagi mana yang untung. Tak ke logik. Logik dah logik dalam hidup ini. Orang kita ni kan kita tanya, tak hantar nak menghafal Quran ke? Tak hantar nak belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Ada masa depan ke? Padahal orang bagi tahu ni belajar Al-Quran, ni belajar hadis Rasulullah, ni belajar agama. Tak, saya tak percaya pada pelajaran agama. Tak ada masa depan disebut. Saya lebih percaya dengan pelajaran sekular dibandingkan dengan pelajaran agama. Orang kita yang kita belajar dahulu kan, sekarang kita tak guna-guna pun. Yang dulu kita belajar dahulu, yang kita belajar habis masa, yang kita belajar dahulu habis masa kita belajar. Sekarang kita tak guna-guna pun. Yang kita kena guna, kenapa kita tak belajar dahulu? Yang kena guna Al-Quran. Sampai hari ni ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan ingat ke tuan-tuan lepas ke dalam kubur kejap lagi? Lepas tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan kena pastikan umur kita ni panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, masuk je dalam kubur, confirm tak lepas depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa atas dunia? Quran tak boleh baca? Boleh.
WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tak kemalu kita dalam hidup. Waktu saya sebut, Quran mesti boleh baca. Wajib di kalangan kita belajar. Jangan tak belajar Quran. Nak sebutnya, orang kita tak yakin. Yang kita belajar dahulu, sekarang kita tak guna. Yang kita kena guna, kita tak belajar dahulu. Pelik kan dalam hidup. Yang kena dulu kan belajar pendidikan jasmani kan. Jaga ni badan, nak suruh badan kita tegak, jaga jangan kena kesihatan, jangan kena penyakit dan sebagainya. Sekarang kena kencing manis juga ni. Sekarang kena juga penyakit-penyakit dalam hidup. Dulu belajar ni sejarah para mesuara, belajar ni sejarah itu, sejarah ini. Sekarang bila habis belajar, tak guna-guna pun para mesuara tersebut. Yang kita guna apa? Uping-iping je sekarang. Nak sebutnya yang kita kena guna, kita tak belajar. Yang tak kena guna, kita sibuk belajar. Habis masa kita. Tak yakin dengan Islam. Orang kita mana yakin dengan Islam? Ini nak sebutnya gambaran. Kembali balik keyakinan hidup dengan Islam. Mulut kita ni, macam mana nak suruh yakin semua dengan Islam? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kami nak suruh kami hidup yakin dengan Islam ya Rasulullah? Mulut ni jangan berhenti sebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ulang yang ni para haniskan. Sebanyak 7 kali setiap pagi. Ayah-ayah, ibu-ibu, ulang je tiap-tiap pagi tersebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau goyangan pada kami ni hilang keyakinan pada Islam, nak buat macam mana ya Rasulullah? Jangan berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut dan sebut, ulang dan ulang dalam hidup kita. Sehingga bila? Sehingga mati. Menghadap depan Allah. Allah dah pesan dah. Wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masuk dalam kubur je kamu menyesal terus. Menghadap depan Allah dia menyesal terus. Khasirin, kosong menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kena jaga dalam hidup. Yang kedua, tolong jaga ibadah para hadirin. Ibadah kita ni kena jaga. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Saya nak berkongsi sikitlah. Yang pertama, sembahyang. Jangan tinggal sembahyang walaupun 1 rakaat. Tak berbaloi tinggal solat. Siapa yang nak tengok dia berjaya tak berjaya, tengok pada solat masing-masing. Kalau solat kita ni semakin lama kita solat, semakin dekat kita dengan Allah, semakin hebat solat kita, berjayalah hidup. Berjaya. Allah dah sebut dah, qad aflahal mu'minun. Orang yang paling berjaya orang mukmin siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sembahyang dia semakin lama solat dia, semakin dia dekat dengan Allah. Khusyuk dalam solat. Jangan malas solat. Jangan tinggal solat. Tak berbaloi langsung. Orang yang tinggal solat tak berjaya. Tak usah ceritalah rumah besar macam mana pun. Tak usah sembanglah duit dia berkepul-kepul sekalipun. Tak payah ceritalah yang dia mempunyai follower berjuta-juta sekalipun. Kalau dia tak solat, dia tak berjaya. Tak berjaya. Solat simbol kejayaan dalam hidup. Awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah. Soalan yang pertama yang akan disoal di hadapan Allah, solat. Siapa yang selesai sesi soal tentang solat, selesailah yang lain. Allah ambil kira yang lain. Tapi kalau solat tak dijaga dalam hidup, tak usah cerita dah dalam hidup ni. Sekarang musim kita sekarang ni, tolong qada solat-solat yang lepas. Jangan berhenti. Kalau ada peluang dia, qada terus. Qada solat zuhur, qada solat asar, qada solat subuh. Jangan tunggu masuk waktu tersebut baru nak qada, jangan. Qada ni bila teringat yang kita pernah tinggal solat, qada terus, kecuali 2 waktu yang jangan qada. Ialah lepas pada asar dan juga lepas pada subuh. 2 waktu tu je waktu haram. Dia panggil untuk kita solat. Masa lain tu jangan tinggal pada diri kita. Yang pernah kita tertinggal dahulu, sekarang qada. Walaupun qada ni tak sama dah dengan yang kita tinggal dahulu.
Maka walaupun begitu, kita harap Allah terima qada kita. Dan Allah akan ambil yang disebut dengan keampunan Allah di atas kesilapan kita yang lalu. Salat. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran. Dalam ibadah ni, macam mana pun Quran mesti boleh baca. Datang jumpa dengan AJK masjid ni, bagi tahu pada AJK masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran. Ngaku je. Jangan malu-malu. Bagi tahu pada AJK masjid. Tuan-tuan buat amalan lah. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi masjid kamu ini tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, memohon keampunan terhadap dosa-dosa besar dan dosa kecil yang kami lakukan dalam hidup kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Jadikanlah kemaafan kamu mengatasi daripada kemarahan kamu pada kami, ya Allah. Ya Allah, saat sebegini kami tadah tangan sesama kami ini, ya Allah. Di saat mana ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah, kami tadahkan tangan ini memohon pada kamu, ya Allah, agar dengan doa-doa kami ini menjadi penyembuh pada penyakit yang dideritai itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, memohon pada kamu agar kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian terhadap hutang piutang yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat mana menadah tangan ini sedang berantakan rumah tangga mereka, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu damaikanlah rumah tangga itu, ya Allah. Kamu kurniakan pada mereka zuriat-zuriat yang salih dan salihah, ya Allah. Kamu jadikanlah rumah tangga mereka itu rumah tangga yang aman dan damai, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran, ya Allah, menadah tangan bersama dengan kami, ya Allah. Kami mengharapkan agar kamu lapangkanlah dada mereka, ya Allah. Kamu senangkanlah hafalan mereka, ya Allah. Kamu jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada mereka yang berhadapan dengan 1001 masalah dalam hidup mereka, ya Allah. Kamu rungkaikanlah permasalahan itu dengan tadahan doa sesama kami ini, ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, musuh-musuh kami seringkali mengambil kesempatan di atas kelemahan kami, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada musuh-musuh yang menikam kami daripada belakang, ya Allah. Kamu jadikanlah kami sahabat-sahabat yang sentiasa menunjukkan kami jalan kehidupan yang baik masa yang akan datang nanti, ya Allah. Kamu dekatkanlah kami dengan mereka-mereka yang saleh, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada mereka-mereka yang jahat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan ini, ya Allah, mengharapkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis sebadan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, ia akan menurunkan jenazah kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Di malam tama kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah. Arwah pasangan hidup kami, ya Allah. Arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat menghampiri penghujung
penghujung saat-saat kami berada di hujung tahun ini ya Allah. Kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan yang indah itu ya Allah. Rindu saat tangannya mengusak-ngusak kepala kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami menekap kepala kami di dadanya dahulu ya Allah. Rindu saat kami bercerita perjalanan hidup kami kepadanya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat kedengaran esakan tangisan arwah ya kami bangun di penghujung malam ya Allah, berdoa dan berdoa kepada kamu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jadikan doa kami ini ya Allah doa anak yang saleh untuk mereka itu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah menengking-nengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah mengempaskan pintu ya Allah di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Berdosanya kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat kebahagiaan kekeluargaan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan hidup kami ini seringkali menjadi seujian dan ujian yang tak berkesudahan ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan solat-solat kami tidak menjadi sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan hidup kami, kekeluargaan kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah rezeki kamu seringkali terhalang dalam hidup kami ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan kami sukar untuk bangun dan sujud pada kamu lagi ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami seringkali bercakap kasar di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.